Dan itu apa yang jadi di Tanjung Karang. Tetapi tumpuan kita sebenarnya untuk ke Johor bersama rakan-rakan saya yang sudah berada di Johor, Hilmi Malik, baiklah. Dan tapi sebelum itu di Johor ada 26 kerusi parlimen dipertaruhkan untuk setiap parti atau gabungan untuk memberi saingan. Yang mana saya pasti ada beberapa kerusi panas menjelang penamaan calon esok. Dan sudah pasti ia antaranya sudah pasti Simpang Renggam, Pulai, Johor, Pulai, Pagoh, Muar dan Kota Tinggi. Baiklah, untuk kita melihat kepada kerusi-kerusi panas itu, saya melihat kepada Simpang Renggam itu sendiri, kerusi tumpuan kita adalah bekas Menteri Besar Johor itu, Hasni Mohamad mewakili Barisan Nasional, yang mana juga akan ditentang oleh Perikatan Nasional, Muhammad Fazrul Khamat daripada Perikatan Nasional, daripada Dr. Mazli Malik mewakili Harapan PH dan juga Kamal Kusmin daripada Pejuang. Hilmi, apa yang boleh kita faham daripada calon-calon di Simpang Renggam ini, Hilmi, dan apa sebenarnya ada di Simpang Renggam itu, Hilmi? Baik, terima kasih Asim. Saya berlintas langsung hari ini di Pontian. Seperti yang Asim lihat, di Pontian ini agak terik. Mungkin ada sedikit memberikan bayangan untuk hari esok, di mana hari yang besar ataupun hari yang paling dinanti-nantikan oleh parti-parti politik, iaitu hari penamaan calon sebelum bermulanya gelanggang PRU 15 yang akan kita saksikan esok. Dan yang pastinya fokus kita pada hari ini adalah tertumpu kepada antara kerusi panas di Johor yang boleh saya katakan di Simpang Renggam. Salah satunya merupakan kerusi panas di Johor ini, di mana ada pertembungan dua pemimpin politik yang di mana boleh saya katakan profilnya agak tinggi, iaitu yang pertama Datuk Seri Hasni Mohamad yang juga daripada Barisan Nasional, dan beliau merupakan pengerusi BN Johor dan juga bekas Menteri Besar Johor yang pastinya akan menyaksikan saingan sengit di antara penyandang kerusi itu, iaitu Dr. Mazli Malik daripada PKR yang juga mewakili Pakatan Harapan. Dan ini antara tumpuan yang akan kami bawakan, yang pastinya esok kami akan berada di kawasan Simpang Renggam untuk membawakan liputan mengenai dengan penamaan calon. Dan yang pastinya kita ingin melihat bagaimana keadaan ataupun gambaran yang dapat kita lihat di Simpang Renggam ini. Kedua-dua calon ini mungkin kita katakan antara nama besar, dan dalam masa yang sama kita tidak boleh tinggalkan juga dua nama lain, iaitu Muhammad Fazrul Khamat daripada PN dan juga calon Pejuang Kamal Kusmin yang akan turut bertanding. Dan ini adalah antara senarai awal, kerana kalau pada esok kepada biasanya kita dapat jangkakan apa macam-macam boleh berlaku pada hari penamaan calon, dan yang pastinya ada kemungkinan untuk wujudnya kehadiran daripada calon bebas yang mungkin akan sedikit sebanyak menggugat pengundian di kawasan Simpang Renggam ini. Dan sebenarnya kalau kita bercakap dengan Simpang Renggam ini, Asim, kita melihat fokusnya adalah kepada dua tokoh besar politik ini, dan bagaimana Dr. Mazli yang menang pada PRU yang lalu dan kali ini untuk mempertahankan kedudukan beliau sebagai penyandang kerusi parlimen di Simpang Renggam. Dan yang pastinya pada kali ini BN menampilkan antara nama gegasi di dalam BN itu sendiri, iaitu Datuk Hasni Mohamad. Dan bagaimana pula Hilmi. sentimen pengundi pada kali ini yang sedikit sebanyak dapat mempengaruhi keadaan di Simpang Renggam ini. Baik, Hilmi, kalau boleh saya bawakan di sini pada PRU ke-14 tahun lalu, yang lalu, Simpang Renggam, Mazli Malik menang atas tiket Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dengan majoriti 3,475 undi majoriti, yang mana dia menewaskan calon BN, calon dan juga calon PAS dengan jumlah peratusan keluar mengundi adalah juga tinggi. Kalau kita lihat 81.42%. Baik, Hilmi, bila bekas Menteri Besar Johor itu, Datuk Seri Hasni, untuk berdepan sekali lagi dengan Mazli Malik, bagaimana dapat kita jangka pertembungan ini dari segi pola pengundian? Pengurangan majoriti itu sendiri kerana pertembungan mungkin 4 penjuru seperti mana Hilmi katakan tadi. Bagaimana ada mungkin pola pengundian dan sebagainya, dan bagaimana untuk memastikan Dr. Mazli sendiri dapat mempertahankan kerusi ini, ataupun dia akan bertukar tangan kepada Barisan Nasional itu sendiri, sebab kita Barisan Nasional meletakkan calon, bukan calang-calang seperti Hilmi katakan, kuat juga bekas Menteri Besar Johor. Hilmi.
Okey, baik Asim. Sebenarnya memang antara yang perkara yang jelas di sini adalah seperti yang Asim katakan tadi, iaitu kita ingin memahami bagaimana pola pengundian yang bakal kita ramalkan pada kali ini. Sememangnya Simpang Renggam, kalau melihat kepada dua kawasan DUN iaitu yang dimenangi oleh BN pada PRN Johor yang lalu, dan ini adalah antara sedikit sebanyak bayangan ataupun kemungkinan antara yang akan mewujudkan cabaran kepada Dr. Mazli Malik sendiri untuk mempertahankan kerusi di Simpang Renggam. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu melihat bagaimanakah sentimen pengundi di Simpang Renggam ini yang mungkin masih mendorong kepada sokongan kepada Dr. Mazli Malik. Dan dalam keadaan itu juga kita nak melihat juga bagaimana benda yang perlu kita berikan perhatian pada kali ini, iaitu gelombang anak muda, iaitu undi 18. Bagaimana kita saksikan pada PRN Johor yang lalu, mungkin angkanya tidak begitu tinggi, dan kita juga mengambil kira soal daftar pemilih yang didaftarkan secara automatik, dan kali ini segala angka itu telah pun berubah. Boleh saya katakan angka-angka anak muda, angka pengundi baru telah pun meningkat, dan sedikit sebanyak juga ini memberikan sedikit kelainan di Simpang Renggam, dan barangkali mungkin akan wujudnya perbezaan ni kalau jika dibandingkan waktu pada PRN Johor yang lalu. Dan boleh saya katakan sebenarnya di Simpang Renggam ini Dr. Mazli Malik sememangnya mempunyai tekanan yang sangat hebat daripada Barisan Nasional kerana ada nama besar di situ, dan kita juga ingin fahamkan bagaimana Datuk Hasni ingin membawa sentimen beliau, bagaimana ingin membawa pengaruh Barisan Nasional ataupun pengaruh kemenangan sewaktu PRN Johor ini untuk mempertahankan ataupun untuk merampas kembali kerusi Simpang Renggam pada kali ini, Asim. Baik, Hilmi juga kalau kita tahu di Parlimen Simpang Renggam itu kita mempunyai 2 DUN. Dan pada pilihan raya negeri Johor menyaksikan 2 DUN tersebut iaitu Macap dan juga Layang-Layang menyaksikan kemenangan berpihak kepada BN. Dan adakah dengan meletakkan Datuk Seri Hasni itu memberi bayangan kepada kemenangan BN itu sendiri? Sebab saya yakin, ini kerana bukan saya ingin melihat dari segi kita membuat spekulasi dan sebagainya. Bagaimanapun kemenangan itu mungkin dari segi jentera parti itu sendiri. Sudah pasti di situ adalah kerusi menteri besar yang menang di DUN N27 Layang-Layang. Kalau kita lihat sini, Wan Hafiz Ghazi dengan 7,449 undi dengan majoriti 364 undi menewaskan calon PH Murugan Mutusami dan Muhammad Jubri Selamat. Dan dengan peratusan keluar mengundi 80%. Dan dari segi itu, Hilmi, sudah pasti 2 DUN yang dimenangi oleh BN itu di Macap dan juga Layang-Layang ini sudah pasti akan menolong jentera-jentera parti itu, akan pasti sudah akan menolong Datuk Seri Hasni untuk berkempen. Dan adakah ini dengan apatah lagi kerusi DUN Layang-Layang itu adalah kerusi Menteri Besar Johor sekarang iaitu Wan Hafiz Ghazi. Adakah ini memberi kelebihan kepada Datuk Seri Hasni, Hilmi, untuk menang? Mungkin ada pandangan Hilmi. Ya, Asim, seperti yang saya katakan tadi, sememangnya ada keselesaan oleh calon yang akan bertanding pada tiket BN iaitu Datuk Hasni Mohamad. Seperti yang mana kita lihat, kawasan di Simpang Renggam ini boleh kita katakan hampir keseluruhan telah pun dipegang oleh BN itu sendiri. Dan macam yang saya katakan tadi, sebenarnya memang Dr. Mazli sememangnya ada cabaran yang sangat hebat untuk mempertahankan Simpang Renggam. Dan seperti yang Asim katakan tadi, kita bercakap dengan soal jentera, dan sudah pasti kedua-dua DUN ini akan bergabung tenaga untuk menggerakkan keseluruhan jentera-jentera BN untuk sama-sama membantu dalam kempen di Simpang Renggam. Yang pasti ini juga memberikan bonus kepada Datuk Hasni Mohamad untuk membawa agenda beliau dan mungkin usaha untuk merampas Simpang Renggam itu sendiri daripada Dr. Mazli Malik. Dan bagaimanapun, bagi pendapat saya, kita tidak boleh terlalu selesa walaupun keadaan mungkin lihat lebih kepada keselesaan kepada Datuk Hasni. Dalam masa yang sama, kita juga perlu melihat apa mungkin pelan ataupun strategi Dr. Mazli Malik di kawasan Simpang Renggam itu. Mungkin ada pengaruh yang masih kuat daripada jentera-jentera parti beliau, dan juga bagaimana pengaruh penduduk setempat terhadap Dr. Mazli Malik yang mungkin sebelum ini telah menyandang kerusi itu, perubahan yang mungkin telah dibawa oleh Dr. Mazli Malik, dan bagaimana juga sentimen pengundi terhadap apa gerak kerja Dr. Mazli Malik yang telah pun dilakukan di Simpang Renggam itu. Dan yang pastinya juga kita perlu melihat mungkin penduduk melihat kehadiran Datuk Hasni Mohamad, calon yang baru diletakkan
di Simpang Renggam itu, dan mungkin ini juga berkait rapat dengan soal penerimaan pengundi di kawasan Simpang Renggam. Bagaimana mereka melihat antara percaturan ini yang mungkin yang pastinya pengundi akan lebih tertumpu kepada calon yang akan memberikan manfaat kepada pengundi di Simpang Renggam itu, Hasim. Baiklah, terima kasih Hilmi Malik atas perkongsian itu.